أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني. اللهم أغننا بالعافية، ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا الله بعلومهما وبعلومكم وبعلوم شيخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Yusuf Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, pada muka surat 15 perenggan nombor 1, katanya mana dia? Tetapi pada pendapatan, yakni pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, wujud itu ainul mawjud. Wujud itu ainul mawjud, yakni wujud itulah zat mawjud. Wujud itulah diri mawjud itu, diri yang ada itu, diri zat yang ada itu. Semalam kita bahas ulama Asy'ariyah mentakwil perkataan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang mengatakan wujud itu ainul mawjud. Dia kata itu tasamuh daripada perkataan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maksud Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ialah wujud itu ainul mawjud dengan makna wujud itu bukan tambahan zaidah bagi ainul mawjud macam sifat ma'ani. Dalam kitab Hidayatul Murid sebut macam hijau yang ada pada satu benda. Bukan itu maksud Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Itu takwilan lah, takwilan oleh ulama Asy'ariyah. Tak apalah tu. Okey, kerana tidak, sebab apa? Kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Tak dipanggil wujud melainkan kepada zat, yakni ditujukan kepada zat. Sebab tu dipanggil nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat bangsa diri. Sifat bangsa diri. Apa bangsa diri? Yang bila tengok sesuatu zat seorang tu, itulah wujud. Itu maksud wujud. Faham di akal kita, oh dia sekarang ni wujud, dia sekarang ni ada. Barang barang diingat tentang percayakan wujud Tuhan, yakni Tuhan itu ada, bukan sahaja di sisi agama Islam, bahkan semua agama dalam dunia ini mengatakan Tuhan itu ada. Bukan yang Islam ni tak, orang kafir pun sama juga, cuma silap faham. Macam contohnya animism, zaman Paleolitik contohnya.
Dia itu mempercayai, beriktikad ada kuasa ghaib, tapi silap je lah. Dia ada i'tikad ada kuasa ghaib yang sedang memimpin alam. Cuma dia sembah pokok lah, sembah batu lah, atas dasar ada roh semangat yang ghaib. Silap tu. Tapi yang pasti mereka tahu juga ada kuasa ghaib yang lain yang sedang membuat ataupun sedang mengawal alam ini. Okay, yang sedang mengawal alam ini. Mustahil pada akal nak terima secara daruri. Tak ada orang yang buat alam. Kecuali etis sahaja. Etis ni dia bercagah dengan akal fitrah akal dia. Dia tetap nak mengaku juga tak ada Tuhan. Bebas agama. Freedom. Padahal kalau kita bagi hujah akal, tak boleh dah. Motor boleh buat, boleh start dengan sendiri tanpa orang yang tolong start kan. Dari sudut hukum akal harus, tapi mereka tak percaya. Takkan boleh percaya. Mesti ada orang yang start. Dia panggil ar-rajihu bidunil murajjah. Terjadi yang start motor tu tanpa orang yang start kan. Mustahil. Tapi itu dari sudut start motor ni, dari sudut buat. Dari sudut buat ar-rajihu bidunil murajjah tu tak boleh lah. Tapi dari sudut motor tu dah ada dah, kemudian dia start dengan sendiri, tu tak ada masalah, tu harus berakal. Tak berhajat kepada orang start motor baru nak start, tu dari sudut adat lah. Mustahil pada adat motor tu start tanpa orang tu yang tolong start, tu mustahil pada adat. Adapun pada akal harus. Tapi dari sudut kewujudan seseorang, kewujudan sesuatu, contohnya manusia nak buat rumah. Rumah tu takkan ada kalau manusia tak buat. Tidak akan ada dengan sendiri tanpa ada yang yang buat, yang tolong buat. Alam ini pun tidak akan ada kalau tak ada orang buat. Sebab dia benda mungkin. Benda mungkin ni dia 50 tak ada, 50 ada. 50-50. Maka nak berat hak mana satu? Yang pemberat tu, tukang pemberat tu lah. Tukang pemberat tu lah dia panggil murajjah. Dia tolong murajjah, dia tolong tarjihkan. Oh tak ada alam ni. Oh ada. Dia tu ada. Orang yang nak buat tu ada. Zat yang nak buat tu ada. Maka dia panggil ar-rajihu bil murajjah. Kalau ar-rajihu bidunil murajjah tu mustahil. Ada dengan sendiri je. Mustahil. Mesti ada pembuat dia. Tak terima akal. Tak terima akal satu benda tu ada tanpa ada pembuat. Maka semua agama ada. Sebab tu dia panggil al-wujudu asasul ilahiyah. Sifat wujud itu ialah asas bagi ketuhanan. Al-wujudu asasul ilahiyati. Sifat wujud itu ialah asas bagi ketuhanan. Apa asas bagi ketuhanan? Kalau tak ada sifat wujud, tak ada sifat-sifat lain. Kalau tak ada sifat wujud, tak ada lah Tuhan. Bila tak ada Tuhan, tak ada lah alam ni. Siapa nak buat? Jadi semua agama akan mengaku juga. Bagaimana firman Tuhan, yakni seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. La yaqulunna Allah. Luqman ayat 25. Surah Luqman ayat 25. Artinya, dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Niscaya mereka berkata mereka itu Allah yang menjadikan. Baik. Sini adalah dalil bagi puak-puak Wahbi yang mengaku tauhid tiga. Okay, yang mengaku tauhid tiga tu ada. Iaitu tauhid rububiyah itu ada kepada semua orang termasuk orang kafir. Tauhid uluhiyah hanya kepada orang Islam sahaja. Dan orang Islam yang tak melakukan syirik boleh ikut mereka lah. Syirik dari sudut tak sembah kubur lah, apalah, atau syirik belakang tu. Bahkan dia kata orang kafir lebih hebat, lebih bagus daripada pok-pok Islam yang duduk sembah kubur. Padahal bukan sembah kubur. Yang buat perkara-perkara bid'ah yang syirik ni.
Okey, ayat ni lah dalil ni yang menunjukkan orang kafir ada tauhid rububiyah. Hak tu salah. Hak tu salah. Sebab apa? Sebab ada dalil-dalil lain yang menunjukkan orang kafir tidak bertauhidkan rububiyah. Tidak mengaku tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dan ilahiyah. Tauhid rububiyah dulu. Tauhid rububiyah di sisi Wahabi dia kata rububiyah ini ialah mengaku bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa. Allah Ta'ala itu mentadbirkan sekalian alam. Allah Ta'ala yang mengatur segala-galanya atas alam ini. Itu yang sudut rububiyah. Yang sudut apa? Rububiyah. Ketuhanan itu. Kalau ilahiyah pula dari sudut kita ni menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ilahiyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah rububiyah dengan ilahiyah sama. Bila kata mengesahkan Allah Ta'ala, hak tu umum. Bila umum, nak kata tauhid rububiyah pun kena, nak kata tauhid ilahiyah pun kena, uluhiyah pun kena, nak kata tauhid apa lagi? Nak bubuh tauhid apa lagi? Bubuh lah nama. Sama. Sebab itu semua ke arah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahabi dah, Wahabi kata, tauhid rububiyah ni bagi orang kafir. Orang kafir pun ada. Cuma mereka kufur kepada tauhid uluhiyah. Dia ambil dalil ni, la yaqulunna Allah. Kita kata tak, tauhid rububiyah banyak dalil lain yang menunjukkan orang kafir tidak mengiktiraf tauhid rububiyah. Contoh yang Namrud. Namrud apabila Nabi Ibrahim AS berdebat dengan dia, dia kata, Tuhan aku ini mampu untuk buat atau mampu untuk menghidupkan sesuatu, mampu untuk matikan sesuatu. Namrud menjawab, wa ana uhi wa umit, dan aku pun boleh juga untuk menghidupkan sesuatu dan mematikan sesuatu. Ana uhi wa umit, ana, penisbahan ana kepada uhi wa umit, aku dapat menghidupkan dan aku dapat mematikan. Itu menunjukkan kepada sifat rububiyah. Itu merupakan sifat rububiyah ketuhanan. Dia menisbahkan dirinya ada sifat ketuhanan. Macam mana dia nak mengaku ketuhanan lain? Nabi Ibrahim berdebat dengan dia pasal nak kenalkan Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia bangkang. Itu tidak mengaku. Lagu mana kata mengaku, Namrud mengaku tauhid rububiyah. Sedangkan dia tak terima Allah Ta'ala, dia kata dia Tuhan. Malah dia cabar pula, aku boleh berhidup dan boleh matikan. Tu. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ana rabbukum, penisbahan ketuhanan rububiyah juga pada diri dia, ana. Tanpa ragu-ragu lagi, ana secara soreh, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. A'la, ana rabbukum. Itu rububiyah tu. Lagu mana orang kata rububiyah, tauhid rububiyah kena pada kafir? Tidak betul. Tauhid rububiyah dengan uluhiyah sama saja. Cuma nama tauhid lain-lain. Kalau nak kata bahas tu lah. Ahlussunnah wal Jamaah sama aja rububiyah dengan uluhiyah. Semua tu tauhid belaka. Cuma tauhid rububiyah dari sudut Allah Ta'ala mentadbirkan alam. Tauhid uluhiyah dari sudut kita mengesahkan Allah SWT, kita beribadah kepada Allah SWT. Tu. Ini dalil mereka. Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi, niscaya berkata mereka itu orang kafir, Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Ini dalil nak menunjukkan semua agama menerima adanya Tuhan. Orang kafir musyrikin Mekah pun tahu dah Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi dia pun tak mengaku. Dia macam Yahudi lah. Dia tahu Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi mereka tak mau etikad Allah Ta'ala itu Tuhan. Dan mereka tak percaya kepada Nabi SAW. Tu orang Yahudi. Orang Nasrani lain, dia etikad sungguh tapi silap Tuhan. Tuhan Isa. Tuhan Isa, mereka silap. Mereka dhalim. Mereka sesat. Okey, habis. Itu sifat wujud lah. Macam kita bahas malam panjang lebar tu. Sifat wujud ialah sifat nafsiyah bangsa diri. Okey. Boleh sikit malam tu. Sifat nafsiyah bangsa diri. Sebab apa panggil nafsiyah? Sebab apa bukan salbiyah? Sebab apa bukan ma'ani? Sebab apa bukan ma'nawiyah? Sebab dia kategori bangsa diri. Itu kaum Mu'tamad. Merujuk kepada zat.
Bila sebut wujud, merujuk pada zat. Qidam baqa' pun kalau ikutkan ada khilaf tu. Kalau nak berkhilaf kan lah. Qidam baqa' tu ada yang kata nafsiyah, dia merujuk kepada diri juga. Tapi tak. Sebab qidam tu madlul dia atau mafhum dia atau maksud dia beri kepada dalalah mutabaqah kepada insilab. Ternafinya suatu daripada Allah Ta'ala. Baqa' maknanya sedia. Apa sedia? Tidak baru. Tu dalalah mutabaqah, kena kepada insilab, kena tepat kepada perkara yang ternafi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam pun terlupa nak abang. Ternafi dengan menafi ni beza. Menafi ni dia ada dulu, kemudian kita nafi. Tu menafi. Contohnya satu gelas air. Satu gelas air kita ambil, ada air dalam tu, kita pun buang. Tu menafikan air. Asalnya ada air, kita menafikan air dengan makna air tu ada dalam gelas, kemudian kita buang. Kalau ternafi air daripada gelas, maknanya daripada awal lagi gelas tu tak ada air. Tu beza menafi dengan ternafi. Maka sifat salbiah ternafi, bukan menafi, ternafi. Dengan makna Allah Ta'ala sejak dulu lagi tidak baru, sejak dulu lagi tidak bilang, sejak dulu lagi tidak sama dengan makhluk, sejak dulu lagi tidak binasa. Okey. Kalau menafikan tak, menafikan ada dulu baru kita menafikan. Macam sifat ma'ani, dia menafikan, dia bukan ternafi, dia menafikan perkara mustahil. Sebab dia bahas sifat yang ada dulu. Sifat ma'ani sifat yang jenis ada, maka dia bahas dulu sifat yang jenis ada tu dari sudut ta'alluq dia, dari sudut ta'rif dia, dari sudut macam mana berlakunya sifat tersebut, baru dia menafikan sifat mustahil. Sebab dah kenal dah sifat ma'ani. Dia menafikan kalau sifat kudrat, sifat ma'ani. Sifat ma'ani menafikan mustahil. Sifat salbiah ternafi perkara-perkara mustahil yang tak layak bagi Allah SWT. Sebab itulah kitab-kitab Asy'ariyah yang lain kata salbiah itu ialah ternafikan perkara yang tidak layak bagi Allah. Ternafikan, bukan menafikan. Kalau menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah itu salbiah, dah kudrat pun menafikan benda yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ma'nawiyah pun menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Nafsiyah pun menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, iaitu perkara mustahil. Dia menafikan perkara mustahil, dah berbeza. Sebab tu nak bagi takrif tu, ulama bagi takrif tu kan saja. Itu menunjukkan farak, perbezaan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Okey, habis. Yang kedua, al-qidam. Yang kedua, al-qidam. Arti al-qidam sedia. Tu arti tau. Arti itu terjemahan. Apa maksud dia? Maksud dia sedia dengan makna tidak baru. Sedia dengan makna tidak baru. Arti itu terjemahannya, maksudnya tidak baru. Yang kedua al-qidam. Yang kedua yakni yang kedua pada al-ahdi zihni sahaja. Al-ahdi zihni sahaja. Dari sudut fikiran dia, kata itu yang kedua. Tapi pada hakikat bukan yang kedua. Bukannya Allah Ta'ala wujud dulu, kemudian qidam, kemudian baqa'. Tak. Allah Ta'ala semua sifat sekaligus. Tapi kita nak sebut tak boleh. Manusia lemah, tak boleh nak sebut serentak. Maka dia sebut satu. Bila nak sebut satu lil ahdi zihni, maka ulama pun susun hak balas satu nak kena sebut dulu. Hak balas satu ia patut disebutkan dulu. Memang tak boleh nak sebut serentak. Pada hakikat bukan Allah Ta'ala ada sifat pertama, sifat kedua, tak. Maka bila nak sebut satu-satu, ulama pun susun yang mana perlu sebut dulu sampai daripada awal sampai habis. Jadi yang kedua pada ahdi zihni, pada fikiran akal sahaja, pada hakikat tak. Okey. Ataupun lil ahdi zikri. Zikri dari sebutan. Kita sebut wujud dulu, kemudian baru qidam. Lil ahdi zihni, pada dalam kepala ni, dalam kepala otak ni, dalam zihin ni, dalam akal ni. Dalam akal ni dia susun kata wujud dulu. Kemudian bila kita dah bahas wujud Allah Ta'ala ni bagaimana? Wujud Allah Ta'ala ni qidam. Sedia, tidak baru.
Sifat qidam dengan baqa' ni dia merujuk kepada sifat wujud Allah tu. Wujud bila kita bahas sifat wujud, dah wujud Allah Ta'ala ni macam mana? Wujud Allah Ta'ala ni baqa', wujud Allah Ta'ala ni qidam. Wujud Allah. Tu. Wujud Allah, diri wujud Allah Ta'ala tu. Qidam tak? Qidam. Baqa' tak? Baqa'. Sebab qidam, baqa', wujud ni tak ada. Dia benda adami, dia benda tak ada. Tapi thubutun wa tahaqqukun. Tapi benda tu sungguh. Sungguh lagi sabit. Okey. Maka hakikatnya, hakikat qidam ibarat daripada menafikan. Kitab-kitab lama ataupun kitab-kitab yang mengikuti Faridatul Faraid ke, Durus Samin ke, Aqidatul Najim ke, dia akan kata menafikan. Ibarat daripada menafikan. Menafikan dalam bahasa Arab an-nafyu lah. An-nafyu. Menafikan dengan makna ternafikan. Itu dengan makna intifa. Intafa yantafi intifaan. Intifa itulah ternafi. Kalau an-nafyu saja itu menafikan. Okey. Jadi kita kata tadi menafikan benda tu ada kemudian kita nafi. Gelas tu, air tu adalah gelas tapi kita buang. Kita nafikan air tu. Kalau ternafi daripada awal lagi tak ada air di gelas. Okey. Macam ni pula qidam. Kita ternafikan tidak baru Allah Ta'ala sejak azali. Bukannya Allah Ta'ala bersifat tidak baru kemudian kita nafikan. Sebab sifat qidam sejak azali. Faham daripada kita arah? Sifat qidam ialah berlaku adanya ataupun sungguhnya sabitnya sifat qidam tu di azali lagi. Pada azali lagi. Bila pada azali dengan makna daripada dulu lagi tak ada Allah Ta'ala di baru. Tidak baru ni daripada dulu ni. Bukannya Allah Ta'ala mendahului baru dulu. Allah Ta'ala bersifat baru kemudian baru qidam. Tak ada. Maka ibarat menafikan ternafikan. Bukan bermakna kita menyalahkan ulama dulu tak. Bukan bermakna kita menafikan ataupun menyalahkan ulama dulu. Yang kata salah. Salah dengan makna bukannya salah dari sudut keilmuan dia, bukannya salah dari sudut keberkatan kita ada tak. Salah tu dengan makna ketepatan makna itu murad. Makna yang tepat itu tak sampai. Tak kena. Dia panggil istilahnya cakapan lagu ni cakapan tasamuh. Tu ya. Cakapan tasamuh bertolak ansur. Cakapan mafhum sahaja. Adapun cakapan istilahi yang tepat sungguh menurut istilah Usuluddin ternafikan. Okey. Dalam kitab Arab disebut an-nafyu. Nafyu ataupun dia kata nafyul hadis fillah contohnya. Nafyu dia pakai nafyu pada sifat salbiah. Kemudian mari hasyiah dia akan kata an-nafyu bi ma'na al-intifa'. Cari kita dalam hasyiah mana-mana. Isyarah dia disebut nafyu contohnya sifat salbiah tu. Kemudian mari hasyiah dia kata an-nafyu bi ma'na al-intifa'. An-nafyu bi ma'na al-intifa' dengan makna menafikan, dengan makna ternafikan. Dia tak salah isyarah tu. Tak ada hasyiah yang kata al-nafyu bi ma'na al-intifa' asy-syarhu syarah yang dibuat itu salah, tak betul. Tak ada. Dia panggil itu makna mafhum. Bila makna mafhum tu takut kita silap faham, hasyiah buat mari makna istilahi yang tepat pada makna. Itu pun bila salahkan kita bukan salahkan dia. Bukan kata teruk kita ni menafikan. Tak tepat ni. Tak betul. Tak betul dengan makna bukan kita menafikan keilmuan dia. Tak betul dari sudut ketepatan makna yang nak disampaikan. Jadi qidam sifat salbiah. Sifat salbiah ini ialah sifat yang ternafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membezakan sifat wujud, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah.
Dan benda lain tidak ternafikan perkara yang tidak layak bagi Allah. Ada. Sebab apa? Sebab sifat salbiyah ini dia kena kepada perkara yang ternafikan perkara yang tidak layak bagi Allah secara ad-dalalah al-mutabaqah dipanggil. Nah, istilah mantik ad-dalalah al-mutabaqah ni dia kena tepat. Bila sebut qidam, kena selalu kepada tidak. Sebut baqa' kena kepada tidak. Mukhalafah lil hawarith, tidak sekian-sekian. Wahdiyah, tidak bilang. Mukhalafah, tidak sama. Qiyamuhu ta'ala binafsi, tidak berhajat. Tidak berhajat kepada makhluk dan lain-lain. Tidak baru, tidak biasa, tidak tu itu dalalah mutabaqah. Kena terus kepada perkara tidak. Maksud baqa' tidak. Kena tidak terus. Tak nak benda lain lah. Dan kata sedia tu, itu erti. Itu erti lain daripada murad, yang bermaksud. Tapi kalau kudrat, kalau kita kata kudrat, apa kudrat? Berkuasa. Dia tak kena kepada tidak lemah. Sebab sifat ma'ani dia jenis ada. Bila jenis ada, dia bahas dulu benda yang ada. Baru kita menafikan benda lain. Dia menafikan. Sebab benda tu benda ada. Sebab tu dalam kitab sifat-sifat ma'ani dia bahas ta'aluk tu macam mana fungsi dia. Habis semua. Baru mustahil, iaitu menafikan Allah Ta'ala lemah. Menafikan Allah Ta'ala itu pejahil. Allah Ta'ala itu menafikan Allah Ta'ala itu mati dan sebagainya. Sebab dia benda ada. Macam kita kata semalam, kita beli proton saga. Proton saga ada tak? Ada. Maka kita bahas proton saga tu. Proton saga dia berbentuk sekian, warna sekian, cermin dia sekian. Habis bahas tu baru kita menafikan. Proton saga bukan macam proton wira, bukan macam kancil, bukan macam suara, bukan macam Mercedes, bukan. Tu menafikan. Tu. Hijau pada kereta. Hijau tak bermaksud secara dalalah mutabaqah kata hijau itu tidak merah. Belum ni. Dia bahas dulu hijau tu kenapa? Hijau ni gabungan warna antara sekian. Dia ni selalu ada di pokok contohlah. Kemudian kemudian kita nafikan simpulannya hijau bukan merah. Hijau bukan. Sebab dia jenis ada. Wujudi lagi mewujud pada suatu benda. Tu menafikan. Jadi sifat ma'ani dia menafikan sifat mustahil dari sudut dalalah iltizamiyah. Lazim. Atas jalan lazim. Atas jalan lazim. Dengan makna bila sebut kudrat, bila dah bahas kudrat, lazim daripada perbahasan kudrat ni Allah Ta'ala itu tidak lemah. Allah Ta'ala tu mustahil lemah. Tu bukan makna kita kata sifat iradat. Apa makna dia? Tidak terpaksa. Kan? Allah Ta'ala bersifat hayat. Apa maksud hayat tu? Allah Ta'ala tidak mati. Dia akan pergi kepada tidak juga, tapi selepas dibahaskan sifat hayat, sifat kudrat, iradat dan sebagainya. Dan sifat salbiah tak bahas sifat lah. Bahas juga, tapi mana ada ta'aluk. Dia tak ada ta'aluk. Sebab apa tak ada ta'aluk? Sebab dia bukan benda yang ada. Dia benda adami, tapi thubut wa tahaqquk fi dhatillah. Sifat salbiah mana ada? Ta'aluk tak ada. Sifat wahdaniyah pun tak ada ta'aluk. Dia bahas juga sifat, tapi dari sudut ta'aluqat dia tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia bukan benda ada. Okay? Kita kata Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, Allah Ta'ala bersifat qidam, baqa' dan sebagainya. Tapi bila bab sifat ma'ani, Allah Ta'ala berkuasa dengan kudratnya. Allah Ta'ala mencipta sesuatu dengan kudratnya. Dengan. Sebab apa? Kudrat tu benda yang ada. Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat iradatnya. Itu atas jalan majas akli lah tu. Bukan bermakna iradat Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala duduk saja. Itu kafir. Itu majas akli tu. Nak bagi faham je. Kita sebut dengan tu bukan dengan alat, bukan. Dengan tu sifat lah. Sebab alat ni ialah satu zat yang lain di luar zat Allah Ta'ala. Dia pun ambil dan buat dengan alat tu. Itu bukan alat. Kudrat bukan macam tu. Kudrat bukan satu benda yang asing. Bukan satu benda yang sama dengan zat.
La hiya huwa wa la hiya ghairu. Tidaklah sifat ma'ani itu ialah huwa, iaitu zat, dan bukanlah la hiya ghairu, bukanlah sifat ma'ani itu lain daripada zat, terpisah daripada zat, bukan. Tu okey, tu beza. Jadi kidam sifat salbiah, faham elok. Salbun bermakna linsilab. Dalam kitab Asyiah dah. Dalam kitab Asyiah bila kata salbun ai bermakna linsilab. Salbun tu menafi lah tu. Salbun bermakna insilab dengan makna ternafi. Ceklah mana-mana kitab. Salbun ai insilab. Nafiyun ai intifa. Habis. Jadi menafikan, yakni ternafikan ada permulaan wujud Tuhan. Nanya. Sifat kidam kena kepada wujud Allah Ta'ala itu tidak baru. Allah Ta'ala bukan baru wujud, tak. Wujudnya sedia kala lagi. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu yang ada, yang demikian tak ada, kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu, yang menjadikan tiap-tiap suatu itu namanya Tuhan. Menjadikan dengan makna min ma'dumin ila wujud. Menjadikan di sini ai min ma'dumin ila wujud, daripada tak ada kepada ada. Okey. Daripada benda tu tak ada kepada ada. Itu menjadikan. Kita menjadikan juga, tapi menjadikan benda yang ada dah kepada benda yang ada yang lain. Dia panggil sebagai at-taghayyur sahaja. Perubahan sahaja. At-taghayyur, perubahan zat tersebut, perubahan benda tersebut. Daripada nasi saja, serbuk adabi dan sebagainya, kita kacau, jadi benda nasi goreng, jadi satu benda yang lain. Taghayyur. Bukan kita menjadikan min ma'dum ilal wujud, tak. Kita tak menjadikan daripada tak ada pada ada, tak. Tiap-tiap suatu yang ada, yang demikian tersebut tak dapatlah tiada, yakni mesti keadaan Tuhan lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu itu. Bila kita kata Allah Ta'ala buat suatu, mesti dia ada dulu. Sebab tiap-tiap suatu tu ada pada masa imkan, atau dia panggil masa ma la yazal. Sebelum ada masa, dia panggil masa azali. Kata sebelum ada masa azali. Sebab apa kita panggil masa juga? Itu tasamuh kecakapan lah tu. Bukan makna kita kata masa azali itu dengan makna azali itu ada masa. Dah, azali memang tak ada masa. Tu cakapan sahaja. Apa hal azali ada masa pula? Oh, kita kata masa imkan, masa azali. Oh, azali pun ada masa. Bukan. Azali, kita sebut masa azali itu dari sudut percakapan sahaja. Dari sudut hakikat tak ada. Kerana Tuhan, kerana Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu, niscaya boleh ada suatu lebih dahulu daripada yang adakan, yang demikian itu batil. Tidak lebih dahulu, tidak lebih dahulu, iaitu tidak ada satu zat yang lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu. Niscaya boleh ada suatu lebih dahulu, yakni zat yang lebih dahulu daripada yang mengadakan, yang demikian itu mengadakan alam itu batil. Niscaya sepatutnya kalau ada niscaya tu kan ada jika. Sebab niscaya tu jawab bagi syarat, mesti ada syarat dia. Ketua gigi atau itu ya. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu. Niscaya boleh ada suatu lebih dahulu daripada yang mengadakan, yang demikian itu batil. Tu niscaya tu sepatutnya jika lah. Kalau nak ikut betul lah, nak betul ibarat tu, jika boleh ada suatu lebih dahulu daripada yang mengadakan, yang demikian itu batil lah. Batil jawab lagi jika. Jadi tiba-tiba niscaya mesti kena ada jika. Habis ya, batil. Habis.
Nah. Apabila disebut Tuhan bersifat al-qidam, jadilah ia qadim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah sambung pula pada malam ini jam 9 suku. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.